Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli dan pada hari ini saya akan bertanyakan beberapa soalan kepada Encik Fadil. Jadi soalan yang pertama, apakah latar belakang bangsa Encik Fadil dan keluarga? Maknanya latar belakang kaum Encik Fadil dan keluarga. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Dengar. Okey. Baiklah, seperti yang ditanya oleh Encik Zulkifli mengenai latar belakang bangsa Ya, betul. Dan keluarga saya. Okey, saya latar belakang bangsa sebenarnya memang bangsa Melayu pure lah. Maksudnya daripada turun-temurun lah Melayu lah. Kemudian keluarga saya juga Melayu. Maksudnya tiada campuran, tiada tak ada mix lah. Semuanya atuk nenek belah mak dan atuk nenek belah ayah juga Melayu. Jadi saya punya jawapan ni bersesuaian tak? Kena tak dengan soalan yang Cik Zul tanya? Atau bagaimana? Okey, terima kasih Encik Fadil. Soalan yang pertama, jawapan yang Encik Fadil bagi tu cukup, maknanya lengkap lah. Maknanya Encik Fadil katakan keluarga Encik Fadil merupakan keturunan asli kaum Melayu di Malaysia. Okey, soalan saya yang kedua iaitu latar belakang agama Fadil dan juga keluarga. Okey. Mengenai latar belakang juga sama. Bila sebut Melayu, makanya sudah confirm Islam. Jadi daripada turun-temurun semuanya Islam lah. Cuma generasi-generasi sebelum moyang saya tak tahulah. Tapi selepas moyang saya dan sekarang, semuanya Alhamdulillah Islam lah. Macam tu. Dan saya semua adik-beradik saya ada 5, termasuk family mak dan ayah ada 2 lah. So total ada 7 lah. Kira daripada kira ayah sehingga ke adik bongsu semua ada 7 anggota lah. Adik-beradik saya ada 5. Semuanya Islam. Okey. Sedikit pasal ekonomi pekerjaan ibu dan ayah adakah Encik Fadil sekarang dah bekerja? Silakan Encik Fadil. Okey. Kalau ikut latar belakang ekonomi keluarga saya, Alhamdulillah boleh orang kata, nak kata senang tak senang, nak kata susah pun tak susah lah. Senang macam tu lah. Sebab apa? Ibu saya atau mak saya tak bekerja sebagai suri rumah sahaja. Kemudian ayah saya baru sahaja pencen sebagai seorang guru. Dan yang sudah bekerja dalam adik-beradik saya baru 2 orang lah. Yang sulung dan nombor 2. Dan lagi 3 tu masih belajar. Nombor 3, 4 saya. Saya juga masih belajar di Universiti Utara Malaysia. Tahun yang ketiga. Dan adik saya juga masih belajar di SBP Integrasi Gopeng lah. Jadi untuk kata ekonomi keluarga keadaan baik, Alhamdulillah. Tapi biasalah, mana ada yang baik kan, mana ada baik setiasa, mesti ada pasang dan surutnya. Lagi-lagi musim wabak COVID-19 ni lah kan, ada pasang dan surutnya. Tapi tidak terlalu terkesan lah. Alhamdulillah masih lagi boleh lah macam tu. Okey. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang keempat, iaitu latar belakang status perkahwinan Encik Fadil. Adakah Encik Fadil ni sudah berkahwin ataupun masih lagi bujang? Saya belum lagi berkahwin, masih bujang. Sebab apa? Masih belajar lah. Masih belajar. So tumpukan perhatian untuk belajar dahululah. Macam tu. Okey.
Okey, soalan yang kedua terakhir lah daripada saya, iaitu apakah peranan Cik Fadil dalam sosial masyarakat, peranan Cik Fadil dalam kelab ataupun persatuan? Okey, dalam peranan sosial saya pernah menyertai sebuah kelab Persatuan Inovasi Mahasiswa di Universiti Utara Malaysia, dan di persatuan itu pernah melakukan aktiviti yang bersifat kemanusiaan, iaitu menolong golongan-golongan yang susah, dan aktiviti itu dilaksanakan di Cambodia, Thailand dan juga Vietnam. Jadi kelab ini mencari dana daripada rakyat Malaysia, kemudian dana itu disumbangkan kepada negara yang memerlukan lah, macam kawasan-kawasan yang memerlukan. Jadi peranan sosial untuk membantu rakyat di sana telah pun dilaksanakan. Di Malaysia, alhamdulillah, semua saya lihat bila minta bantuan untuk memberikan dana sedikit, mereka memberi. Jadi saya banyak bergiat lah di Universiti Utara Malaysia di bawah Persatuan Innova. Okey. Jadi Cik Fadil banyaklah memainkan peranan dalam institusi sosial dalam masyarakat kita. Jadi saya beralih kepada soalan yang terakhir lah, yang akan ditujukan kepada Cik Fadil, iaitu peranan Cik Fadil dalam keluarga. Jadi dipersilakan Cik Fadil. Okey, peranan dalam keluarga, semestinya saya seorang pelajar lah, kan. Jadi tanggungjawab sebagai seorang anak tu mesti ada, kan. Jadi untuk masa sekarang dah mula sesi kuliah, sudah mula sesi kuliah. Jadi peranan tu lebih kepada untuk belajar dan aktiviti di rumah buat juga macam tu lah, kan. Mana yang perlu, kalau rasa nak masak sosis nugget tu macam tu lah, kan. Jadi kita kalau tak boleh nak memberi, kita jangan menyusahkan, macam tu lah prinsip saya. Jadi tolong mana yang boleh, itu sajalah saya rasa. Tapi kan saya pelik, saya rasa Cik Zulkifli kata ada 7 soalan, mungkin ada tertinggal mungkin soalan. Saya tak pasti soalan yang mana, tapi saya rasa ada. Mungkin Okey, maafkan saya Cik Fadil. Saya ada tertinggal satu soalan. Soalan yang terakhir lah pada malam okey, ini. boleh. Peranan Encik Fadil, adakah Encik Fadil ni seorang yang maskulin ataupun lebih kepada feminin? Maksud saya, adakah Encik Fadil ni seorang yang kasar, lasak, ataupun Encik Fadil ni seorang yang lemah lembut dan peramah? Silakan Encik Fadil. Okey. Maskulin tu yang lelaki lah, kan, kira lelaki lah. Lelaki. Okey. Sifat ke arah lelaki. Alhamdulillah saya masih lagi sifat ke arah kelakian. Okey. Masih lagi gagah perkasa. Masih lagi buat perkara-perkara yang lelaki lain buat. Tidak ada unsur-unsur nak ke arah feminin. Masih alhamdulillah peranan saya sebagai seorang lelaki mestilah membantu adik-beradik, mestilah membantu family, mestilah bantu ibu bapa dalam setiap perkara, walaupun sekecil-kecil perkara. Contoh je angkat tong gas ke, kan, angkat sampah ke, apa, dan sebagainya lah, kan, benda-benda yang berat, itu saya laksanakan lah. Jadi saya rasa tiada unsur feminin dalam diri saya. Semuanya maskulin, melakukan perkara-perkara seperti Cik Zulkifli juga buat. Cuma mungkin saya tidak sama lah macam Cik Zulkifli punya peranan sebagai lelaki maskulin, tetapi masih lagi dalam konteks lelaki maskulin, macam tu. Soalan-soalan saya, jadi bolehlah saya tahu apa persepsi Cik Fadil terhadap saya lah. Okey, pada pandangan saya, Cik Zulkifli mempunyai
satu kebolehan untuk mengenali seseorang tanpa menghukum seseorang tu. Kan? Cik Zulkifli pandai berkata-kata, Cik Zulkifli juga mudah untuk membuat saya bercerita dengan lebih mendalam. Walaupun tak kesemuanya saya cerita, tapi Cik Zulkifli punya cara membuatkan saya bercerita. Saya rasa Cik Zulkifli sangat baik dan bijak dalam mengatur percakapan dan langkah untuk bertanya soalan kepada saya tanpa mengguriskan hati saya. Tu saya rasalah terhadap Cik Zul. Oh, itu ke? Oh, okey. Terima kasih Cik Fadil.